Baru ni ada satu kisah RCI Batu Putih. Batu Putih ni adalah satu bukanlah pulau tapi satu ketumbuhan di dalam laut di mana kita sekarang ini bersaing dengan Singapura untuk menuntut batu putih, salah satunya lah. So di dalam tuntutan sebelum ini di bawah mahkamah antarabangsa, kita telah kalah di dalam permohonan tersebut dan pada tahun 2018 Mahathir enggan untuk menuntut kembali ataupun enggan untuk nak meneruskan rayuan terhadap batu putih tersebut dan menyalahkan kerajaan Johor bahawa itu berlaku semua kerana kerajaan Johor. Kemudian titah Yang di-Pertuan Agong setelah Yang di-Pertuan Sultan Ibrahim naik menjadi Yang di-Pertuan Agong ialah untuk diadakan Royal Commission of Inquiry ataupun Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat tentang isu batu putih. Dan selepas itu kenyataan Tun Mahathir mengatakan bahawa beliau tidak akan hadir dan memberi kerjasama kerana katanya bahawa ketua RCI tersebut yang dilantik bekas ketua Hakim Negara mempunyai konflik dengan Tun Mahathir. Baik, ini adalah kenyataan Menteri Azalina Osman. RCI Batu Putih enggan beri keterangan boleh ditangkap, kata Azalina. Suruhanjaya Diraja Sersan Diraja untuk mengkaji pengendalian kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan diberi kuasa untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap pihak yang enggan memberi keterangan. Menteri Undang-Undang Azalina Osman berkata, ini adalah salah satu daripada beberapa kuasa penting yang diberikan kepada RCI demi kebenaran dan keadilan. Antara kuasa ini ialah memanggil orang untuk memberi keterangan mengeluarkan waran tangkap terhadap mereka yang enggan membuat demikian dan mengeluarkan denda. Dia dilaporkan berkata ketika berucap di Kamar Khas di Dewan Rakyat pada hari ini. RCI ini bertujuan mengkaji pengendalian kes kedaulatan 3 pulau yang terletak di antara Johor dan Singapura. RCI itu dijangka menyemak keputusan Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir untuk menggugurkan semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa International Court of Justice bagi menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura. Peguam Mahathir sebelum ini berkata mereka mungkin menasihatkannya supaya tidak memberi keterangan di RCI. Ini berikutan dakwaan konflik kepentingan antara bekas Perdana Menteri dan juga bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Sharif. Mahathir sebelum ini mencabar pelanjutan tempoh Maraus sebagai hakim melepasi persaraan mandatori dengan Maraus meletak jawatan selepas Mahathir memegang jawatan pada 2018. Secara berasingan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor sebelum ini membuat kenyataan tajam yang ditujukan kepada Mahathir berhubung semakan semula keputusan ICJ yang digugurkan. Azalina hari ini berkata RCI Batu Putih akan diberi masa sehingga 6 bulan untuk selesaikan siasatannya dengan laporan akhir akan dibentangkan di Parlimen. Satu lagi, okeylah tak apalah, yang RCI tentang COVID tu, yang tu mungkin nantilah kita boleh bincangkan kan. Tapi nak bawa isu di sini, kenapa Mahathir begitu takut dan kenapa Mahathir pada zaman dia jadi Perdana Menteri pada tahun 2018 enggan untuk nak meneruskan rayuan, sebaliknya memberi kemenangan kepada Singapura tentang isu RCI, tentang isu Batu Putih dan juga dua sempadan yang lain tersebut. Di satu soalan yang menarik sebenarnya, malah pada tahun tersebut kita antara yang mempersoalkan kenapa Mahathir tidak meneruskan usaha untuk nak nak pergi ke International Court of Justice itu untuk merayu terhadap keputusan menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura. Itu satu persoalan sebenarnya. Jadi dengan RCI ini kita dapat melihat suatu hari nanti apa sebenarnya yang berlaku. Kenapa keputusan itu dibuat? Adakah benar seperti mana dakwaan Mahathir bahawa ini adalah salahnya terletak kepada Kerajaan Negeri Johor? Dokumen-dokumen yang dikemukakan telah hilang. Ada yang dikatakan kalau tersilap saya hilanglah, dokumen tu tak ada lah, ataupun ditandatangani, bukan hilang, ditandatangani oleh mungkin datuk ataupun moyang kepada Sultan Ibrahim sekarang ini, menyerahkan Batu Putih itu kepada British dan akhirnya Singapura. Something like that. Ada satu technical error yang berlaku di situ. Well, we don't know. Kita hanya akan tahu apabila RCI itu dilakukan nanti, and hopefully daripada situ kita akan dapat nampak perkara yang sebenar yang berlaku, insya-Allah. Okey, ringgit bawah nilai sebenar, kata Gubernur Bank Negara Malaysia. Gubernur Bank Negara Malaysia Abdul Rashid Ghafur berkata ringgit pada masa ini terkurang nilai dan sewajarnya diniagakan pada tahap yang lebih tinggi. Dalam kejadian 3 peringkat hari ini, dia berkata memandangkan asas
dan prospek ekonomi Malaysia adalah positif, ringgit sewajarnya didagangkan pada tahap yang lebih tinggi. Dia menambah bahawa Bank Negara Malaysia sedang meningkatkan perbincangan dengan syarikat pelaburan JLC dan juga JLIC, syarikat korporat dan pelabur, untuk menggalakkan aliran masuk yang berterusan ke dalam pasaran pertukaran asing. Sebelum ini Perdana Menteri berkata kerajaan tidak memandang isu penurunan ringgit, malah mengambil langkah berterusan, tidak memandang sebenarnya ringan. Kerajaan tidak memandang ringan isu penurunan ringgit, malah mengambil langkah berterusan bagi menanganinya dan seiring usaha memastikan pelaburan Malaysia kekal utuh. Anwar berkata pihak Bank Pusat telah dipertanggungjawabkan untuk memantau ringgit secara rapi, manakala di peringkat kerajaan, semua kementerian dan pihak berwajib termasuklah Majlis Pelaburan turut mengadakan mesyuarat harian bagi menumpu tumpuan menangani isu berkenaan. Ya, penurunan ringgit itu membimbangkan, kita melihat ke hadapan. Namun, berdasarkan angka pelaburan yang mana Malaysia mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah, inflasi terus menurun dan pertumbuhan adalah berdaya saing berbanding negara jiran, katanya. Anwar juga Menteri Keuangan turut meminta supaya isu kenaikan ringgit ketika ini tidak dijadikan sepak terjang politik. Jelas Anwar, kerajaan pimpinannya sedang berusaha memastikan nilai ringgit kembali melonjak. Memandangkan kemerosotan ringgit semasa menghampiri prestasi ketika krisis keuangan 98 dibandingkan dengan apa yang berlaku lebih 2 dekad lalu ketika dirinya juga adalah Menteri Keuangan. Katanya, kejatuhan nilai ringgit adalah berbeza dengan Malaysia mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah. Dia juga mengulangi kerajaan tidak bergantung kepada dolar untuk perdagangan dan memetik perdagangan dengan China misalnya menggunakan mata wang renminbi ataupun ringgit. Bernama melaporkan nilai ringgit dilaporkan pada 4.770. Okey. Now, menyentuh soal ini sebenarnya, kenapa ada yang membangkitkan nilai ringgit sekarang ini seperti nilai yang berlaku pada tahun 98 dan menunjukkan kemelesetan ekonomi negara yang teruk. Bagi siapa yang memahami makroekonomi, kita akan faham dalam kita nak menilai satu-satu kemelesetan ekonomi ataupun kejatuhan ekonomi sesebuah negara, kita tidak boleh melihat kepada satu faktor semata-mata. Kita kena melihat kepada keseluruhan faktor. Dan kalau kita tengok tahun 98, saya hidup pada zaman itu, saya melalui zaman itu, saya merasai apa yang berlaku pada zaman tersebut. Now, kalau tengok dari segi mata wang dia memang sama. Okey, salah satu kesilapan sebenarnya, dan kita merasai apa orang kata kesan itu sehingga sekarang ini, iaitu apa? Apabila kita apabila kita orang kata ikat US dollar kepada RM3.50 pada waktu itu. Itu adalah tindakan yang memberi impak yang negatif bukan setakat jangka masa pendek tetapi juga jangka masa panjang. Orang mengatakan itu satu tindakan yang bijak. Sebenarnya itu satu tindakan yang sangat tidak bijak. Tindakan tersebut telah memberi impak negatif sehingga ke hari ini terhadap keyakinan pelabur terhadap negara kita. Dia macam ni tuan-tuan, bila diorang melabur ke dalam negara kita pada waktu tersebut tahun before 97, before 98, dan akhirnya mereka tidak boleh menjual kecuali lebih daripada RM3.50 yang dia packkan pada waktu itu, menyebabkan pelabur hilang keyakinan sebenarnya. Kerajaan berusaha untuk untuk pump duit, dan pump duit yang diorang pump itu tak mampu untuk mengawal. Dan kita sedar bahawa tindakan untuk pegging, untuk ikat, dan juga tindakan untuk pump duit tidak akan boleh nak pulihkan keadaan ekonomi kita dalam jangka masa yang panjang. Kedua-duanya memberi impak yang sangat besar. Tuan-tuan belajar makroekonomi, tuan-tuan akan jumpa perkara ini. Baik. So, fundamentally, apa yang berbeza keadaan ekonomi 98 dengan keadaan ekonomi sekarang? Kita tengok daripada segi inflasi saja cukup. Pada waktu itu, inflasi dalam, kalau tak silap saya, inflasi pada waktu itu dalam sekitar 6, 7 ke 8%. Berbanding dengan sekarang, inflasinya 1.5%. Inflasi ini kecepatan kenaikan harga barang, pertukaran, kadar pertukaran, the rate of change between harga barang daripada bulan ke bulan, hari ke hari, tahun ke tahun. So 6-7% pada ketika itu sangat-sangat tinggi pada tahun 98. Correct me if I'm wrong, saya tak ada data depan saya sekarang ni, tetapi saya tahu kadar dia sangat tinggi. Malah OPR, overnight policy rate, pada waktu 98 adalah sebanyak 10%. Pada waktu itu kita dapat lihat bagaimana yang buat loan tak mampu bayar, bangunan nilai ratusan ribu jutaan ringgit akhirnya jatuh kepada tak ada harga, puluhan ribu, bank tak boleh serve, loan tak boleh serve, orang bankrupt ramai dan sebagainya. Sekarang kan OPR kita sekarang ini pada kadar 3%.
Daripada segi indikator-indikator ini, pelaburan asing meningkat tinggi lebih 300 bilion. Ada orang kata itu baru disahkan oleh kerajaan, diluluskan oleh kerajaan, belum tentu dia nak melabur di dalam negara kita. Betul, saya setuju. 300 something bilion itu yang telah diluluskan oleh kerajaan dan tidaklah masuk 300 bilion itu sedebuk pada tahun ini. Dia mungkin ada masa, dia ada fasa, dan berkemungkinan walaupun sudah diluluskan, belum tentu dia akan dibawa masuk. Tetapi secara puratanya, sekiranya setelah diluluskan, menurut data daripada MIDA, sebanyak 75 ke 85% pelaburan yang sudah disahkan itu akan berlaku sama ada tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang, yang membawa multiplier effect. Multiplier effect yang lebih besar kepada negara. Now, indikator-indikator ini, di samping kita punya biasa sebut unemployment rate, kadar pengangguran kita, inflation rate, kadar OPR kita. Perkara-perkara ini sekarang sebenarnya menjadi indikator. Cuma ada satu perkara dipanggil current asset. Current account keuangan negara, iaitu trade deficit, ataupun sama ada import dan ekspor kita lebih banyak ekspor berbanding import atau the other way around. So daripada situ memang kita ada kekurangan. Bukan setakat kita pada zaman ini sahaja, even sebelum-sebelum ini. That's why kenapa pentingnya Gubernur negara Malaysia tadi menyebut tentang JLC dan juga JLIC, Syarikat Korporat dan Pelabur, untuk menggalakkan aliran masuk yang berterusan ke dalam pasaran pertukaran asing. Now, untuk ini berlaku, untuk berlaku pertukaran asing, yang pertama sekali, pelabur-pelabur kena confident terhadap antara lainnya politik negara. Pelabur kena yakin antara lainnya terhadap politik negara. Isu dia, kalau sekiranya politik negara itu tidak stabil, dilihat kata-kata, usaha, cubaan yang masih lagi bercakap soal nak menjatuhkan kerajaan dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Benarlah seperti dakwaan seseorang hari itu, Saleh Kerouac mengatakan, kalau itu masih lagi berlaku, antara punca dan sebab benda ini, kejatuhan ringgit ini, tidak lain tidak bukan juga disebabkan oleh contribution daripada pembangkang yang masih lagi bercerita tentang kejatuhan negara. Kan, walhal kita mempunyai jumlah jumlah ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri yang ramai, melebih daripada 2/3. Jadi sebab itu perkara-perkara sebegini yang perlu kita tekankan, yang perlu kita lihat dalam ekonomi, dan kita kena faham bahawa daripada situ baru kita tahu sebenarnya ekonomi kita sekarang ini berada di landasan yang betul. Kita tidak seperti tahun 98. Yang bercakap ni memang dia tak faham apa yang berlaku pada tahun 98. Kan? Dia tak faham apa yang berlaku. Kita melalui, tuan-tuan. Pada masa itu saya ingat lagi, mata wang kita, saya masa itu kat UK. Kita mencapai satu pound sterling mencapai 8 ringgit. Ada satu hari tu dia capai 8 ringgit, lepas tu dia turun kepada 7 ringgit. 8 ringgit, 7 ringgit macam tu. So 7 ringgit. 7 ringgit pada waktu itu. Okey, habis kat situ. Saya nak bawa satu cerita ni. Baru ni pada hari Nisfu Syakban, di Kedah berlaku konsert Choi. Konsert Choi berlaku di Kedah. So bila berlaku konsert di Kedah, timbullah kontroversi. So bila timbul kontroversi, UMNO Kedah mengeluarkan kenyataan. Konsert kontroversi sebab tiada pemantauan UMNO Kedah. Pihak berkuasa bertempatan dinasihatkan memantau penganjuran program di kawasan masing-masing demi mengelakkan berulangannya konsert hiburan pada malam Nisfu Syakban di Taman Jubli Emas di sini. Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah, Datuk Syaiful Hazizi, menyifatkan ketiadaan pemantauan daripada pihak berkuasa terlibat menyebabkan berlakunya konsert hiburan pada malam Nisfu Syakban itu. Beliau berkata konsert hiburan tidak akan berlaku sekiranya pihak berkaitan menjalankan tanggungjawab dengan memantau penganjuran program di kawasan pentadbiran mereka. Ini punya tiadalah pantauan sehingga lelaki dan perempuan boleh duduk bersama, katanya. Saiful Haziz turut menyindir sama ada ia adalah cara pentadbiran Kedah. Hendak kata karnival jualan ini tidak juga, kecil tidak juga. Karnival jualan ini bukan tahap pasang malam pun. Karnival ini siap ada pasang puluhan kemah, siap ada pentas dan sudah buat promosi besar-besaran untuk konsert. Takkan kerajaan negeri tak perasan, katanya.
Belum menambah, tindakan Kedah menyatakan agensi di bawah pentadbirannya tidak pernah memberi permit atau kelulusan untuk mengadakan konsert, seolah-olah menunjukkan kerajaan negeri tidak mahu bertanggungjawab dan culas tindakan mereka dalam memberi permit dan kelulusan untuk mengadakan sesebuah karnival. Kan? Ini bukan malam pertama pun diadakan konsert di karnival jualan tersebut. Cuma disebabkan konsert itu diadakan pada malam Nisfu Sa'ban, ia tular dan dikritik oleh rakyat. Kalau mereka ada buat pantauan, perkara ini tidak akan berlaku, katanya. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri Kedah, Meja Bersara Mansur Zakaria menegaskan Kerajaan Kedah tidak pernah menerusi mana-mana agensi di bawah pentadbirannya memberikan permit atau kelulusan untuk konsert kontroversi di Alor-Star. Beliau berkata, terdapat permohonan dikemukakan kepada kerajaan negeri, namun dalam permohonan itu tidak dinyatakan mengenai cadangan konsert atau pertunjukan pentas seperti itu. Dalam pada itu, penganjur konsert yang mencetuskan kontroversi tampil memohon maaf. Beliau dikenali sebagai Faris berkata, isu tersebut yang berlaku adalah atas kesilapan pihaknya terlepas pandang tentang perkara tersebut. Dan menurut beliau, okay. Now, dia Kedah menyatakan, Exco Kedah mengatakan, demi untuk lepas tangan, dia mengatakan bahawa kami tak tahu, tak pernah bagi surat permohonan dan tak tahu pun tentang perkara tersebut. Tetapi kata Ketua Penerangan Exco Pemuda UMNO Kedah tadi, dia kata itu bukanlah malam satu-satunya malam di mana diadakan konsert. That's not the only night. Kalau dilihat daripada jumlah karnival tersebut, dia dah berlarutan for a period of time dah. Cuma kebetulan malam itu adalah malam Nisfu Sa'ban. Maksudnya konsert tu dah berlaku sebelum itu. So adakah Exco Negeri Kedah mengatakan bahawa Kerajaan Negeri Kedah dan juga PBT, pihak berkuasa tempatan, tidak mengadakan pemantauan terhadap apa yang berlaku di dalam karnival tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, nak timbul persoalan, adakah perlu permit kepada pertunjukan konsert ataupun permit kepada karnival secara keseluruhan? Itu jadi satu persoalan. Sebab kalau dia kata, oh kami bagi permit kepada karnival tapi kami tidak pernah bagi permit kepada konsert. Saya taklah kata saya pernah ada pengalaman nak organize karnival, tetapi setahu saya, kalau sekiranya kita nak submit karnival ataupun satu-satu program kepada mana-mana PBT dan juga kerajaan negeri, kita akan submit the whole program, tentatif the whole program. Adakah Exco Kerajaan Negeri Kedah sekarang ini menuduh bahawa penganjur tersebut telah melakukan program yang tidak terdapat di dalam permit permohonan sewaktu nak menganjurkan karnival tersebut? Kita kena ingat bahawa karnival itu dilakukan sebelum karnival itu berlaku, dia sudah ada permohonan permit daripada PBT. Sebab dia berlaku dalam keadaan karnival itu bukan sehari, dia satu period, dia satu tempoh, mungkin seminggu, 2 minggu. So, dan biasanya dia akan ada tulis kat situ. Ada kemah dan sebagainya. Bila ada kemah, ada pentas. Bila ada pentas, ada tak persembahan-persembahan. Saya tak pernah buat carnival lah, tapi pernah organize macam small carnival dahulu, di mana di dalam itu kita akan nyatakan tentatif kita. Hari apa kita nak buat konsert, siapa yang kita nak panggil nak buat konsert, pukul berapa, sampai pukul berapa, sebab dia akan melibatkan permit. Terutama permit hiburan dan juga permit daripada polis. Dia tak boleh ada bunyi bising setelah pukul 11 atau 12 dan sebagainya. Jadi pelik apabila seorang Exco Negeri Kedah mengatakan mereka tak tahu. Adakah mereka tak buat kerja? Mereka pura-pura tak tahu? Ataupun mereka menuduh bahawa yang buat konsert itu telah melanggar undang-undang. Dan kalau sekiranya penganjur konsert telah melanggar undang-undang, maka wajiblah Kerajaan Negeri Kedah mengambil tindakan undang-undang seperti mendenda kepada penganjur konsert. Tak cukup minta maaf itu saja. Kerajaan Negeri Kedah kena ambil tindakan undang-undang, termasuk mendenda penganjur karnival yang juga mengadakan konsert pada malam Nisfu Sa'ban kerana tidak mendapatkan permit dan memohon permit daripada kerajaan negeri dan juga PBT. Jadi tak cukup sekadar mengatakan kami tak tahu. Kalau benar kerajaan ni Kedah bukan Kedah liberal, Kedah liberal di bawah Sanusi karaoke tengah malam dengan perempuan, kena ambil tindakan sedemikian. Macam boleh tak kerajaan negeri Kedah ataupun Kedah akan jadi kekal liberal, kan? Kedah akan jadi kekal liberal.
Okay tuan-tuan, habis kat situ